semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat di rumah. Okey, jangan keluar rumah terlampau lama ataupun jangan keluar rumah kerap sangat. Okey, walaupun sekarang dah boleh rentas daerah, pastikan kalau kamu keluar rumah tu, pastikan kamu memakai mask. Okey, jangan bersentuhan dengan orang lain dan sentiasa pakai hand sanitizer. Okey, dan kalau kamu pergi mana-mana tu, pergi tandas ke, lepas makan ke, cuci tangan bersih-bersih menggunakan sabun. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pentadbiran negeri-negeri Selat. Macam minggu lepas kita dah belajar dah kan, bagaimana negeri-negeri Selat itu terbentuk. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana negeri-negeri Selat ini ditadbir ataupun siapa yang mentadbir negeri-negeri Selat ini. Okay. Jadi jom kita belajar. Tapi sebelum tu, kalau siapa yang dah tengok video ni dalam blank space, tak apa, kamu boleh skip. Tapi kalau belum, ataupun kalau kamu tak nak skip pun tak apa, jom kita sama-sama hayati lagu ni dan menyanyikan bersama-sama. Ini merupakan salah satu lagu patriotik negara kita. Gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah Malaysia. Mata dunia Malaysia, aku terlayang selama hidup masih jalan. Kau aku sekarang Negaraku yang berdaulat dan merdeka. Bersatu kerja untuk Malaysia. Melanggar ku tempuh, sungguh rela ku gugur bersama. Kau tanah pusaka, biar putih tulang jangan putih mata. Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang bersedia. Okey, ini merupakan salah satu lagu patriotik Malaysia, tapi ini sangat jarang didendangkan. Okey, walau bagaimanapun lagu ini sememangnya membawa signifikan, okey, yang sangat menebal dalam diri masyarakat Malaysia, ya, dengan penggunaan perkataan biar putih tulang jangan putih mata. Baik, kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pentadbiran negeri Selat. Okey, sebenarnya, okey, pentadbiran negeri Selat sentiasa berubah sejak daripada 1826 lagi, iaitu sejak pertubuhannya lagi. Okey, jadi awal-awal dulu negeri Selat ni dia ditadbir oleh kerajaan British di India. Okey. Lepas tu pentadbiran dia ni ditukar ke Pejabat Tanah Jajahan London pada tahun 1867. Why? Kenapa dia ditukar daripada kerajaan British di India kepada Pejabat Tanah Jajahan London? Okay, sekejap lagi kita akan belajar. Kita dapatlah beberapa faktor yang mendorong kepada pemindahan pentadbiran. Baik, pada mulanya, negeri Selat ni berada di bawah kerajaan British di India daripada tahun 1826 sehingga 1867. Pentadbiran negeri Selat ini di bawah kerajaan British di India terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kita akan belajar mengenai negeri-negeri Selat, di bawah pentadbiran Syarikat Hindia Timur Inggeris, iaitu SHTI. Daripada 1826 sehingga 1857. Tapi lepas SHTI ini dibubarkan, negeri-negeri Selat berada di bawah kuasa ataupun pentadbiran pejabat India. Sehinggalah pada tahun 1867. Dalam 10 tahun jugalah, ya. Okey, baik. Jom kita tengok keadaan negeri-negeri Selat di bawah SHTI.
Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Ini kita baru belajar dekat SHTI, okey? Pada tahun 1826 sehingga 1857. Okey, dalam 30 tahun atau 31 tahun macam tu. Okey. Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Okey. Kemudian ada resident councillor. Resident councillor ni tugasnya ialah membantu menjalankan pentadbiran. Seperti yang kita ketahui, negeri-negeri Selat mempunyai 3 buah negeri sahaja, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Jadi resident councillor ni bukan seorang resident councillor menguruskan ketiga-tiga negeri, tetapi setiap negeri mempunyai seorang resident councillor yang tersendiri. Okey, dan Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Okay, walau bagaimanapun, pusat pentadbiran ini dipindahkan ke Singapura kerana kedudukannya yang lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang pada tahun 1832. Okey. Senang je, kamu kena ingat. Senang je. Negeri Selat di bawah SHTI. Okey, paling atas sekali kita ada Governor General British di India. Kerana apa? Kerana SHTI ni juga berada di bawah kerajaan British India. Jadi yang paling tinggi sekali ialah Governor General British di India. Di bawah Governor General kita ada Governor Negeri-Negeri Selat. Jadi cikgu dah terangkan, negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Dan setiap negeri mempunyai resident councillor untuk membantu Gubernur negeri-negeri Selat untuk menjalankan pentadbiran. Okay, senang je. Okay, cikgu rasa kamu boleh ingat. InsyaAllah. Okay, cikgu akan doakan yang baik-baik untuk kamu. Baik. Selepas SHTI dibubarkan, negeri-negeri Selat berada di bawah pentadbiran pejabat India selama lebih kurang 10 tahun ataupun mungkin 11 tahun. Okay. Semasa negeri-negeri Selat berada di bawah pentadbiran pejabat India, undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Pemberontakan, waktu tu dekat India berlaku pemberontakan tau. Jadi pejabat India ni tak mampu nak tadbir negeri-negeri Selat dengan baik. So bila dia tak dapat nak tadbir, sekaligus pejabat India ni tak memberikan perhatian yang sewajarnya untuk melindungi pedagang di negeri Selat. Hal ini disebabkan pejabat India tak memberikan perhatian untuk melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Jadi pedagang dan rakyat tempatan timbullah rasa tak puas hati. Jadi kamu kena ingat, ini merupakan salah satu faktor pemindahan pentadbiran, iaitu pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Sebab itulah pedagang-pedagang dan rakyat tempatan, penduduk tempatan memohon ataupun mendesak supaya pejabat tanah jajahan di London mengambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat. Kemudian tadi dah mula-mula negeri Selat berada di bawah SHTI. Yang kedua berada di bawah pejabat India pun tak okey. Sekarang ni maafkan cikgu, negeri-negeri Selat berada di bawah pentadbiran pejabat tanah jajahan London. Macam cikgu dah bagi tahu tadi, pedagang dengan penduduk tempatan rasa tak puas hati. Jadi teruslah pejabat tanah jajahan di London mengambil alih pentadbiran. Jadi telah sah pada 1 hari bulan 4 ataupun 1 April 1867, negeri-negeri Selat sah diisytiharkan sebagai tanah jajahan di London. Adalah beberapa pembaharuan yang pejabat tanah jajahan di London telah laksanakan di negeri-negeri Selat. Sekarang ni jom kita lihat faktor-faktor lain ataupun faktor kepada pemindahan pentadbiran. Yang pertama, mengapa berlakunya pemindahan pentadbiran ialah kerana tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India. Majlis Perundangan di India ni dia berfungsi untuk meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Dia nak meluluskan undang-undang di negeri Selat, tapi tiada wakil seorang pun tiada daripada negeri-negeri Selat itu untuk membuat ataupun untuk bersama-sama untuk membuat undang-undang di negeri tersebut. Jadi orang macam, mana boleh kan?
Kalau kamu, kalau dalam family kamu, takkanlah orang lain pula yang nak selesaikan masalah family kamu. Okey? Mestilah dalam kalangan family kamu juga yang akan selesaikan masalah. Jadi macam itulah rakyat rasa tidak berpuas hati. Kerana apa? Kerana tiada wakil negeri-negeri Selat yang pertama. Yang kedua adalah pejabat India gagal kawal masalah rompakan. Okey, rompakan kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina. Okay, yang ketiga, pejabat India mahu menukarkan mata wang. Okay. Pejabat India, dia nak tukarkan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat. Okey, waktu tu, negeri-negeri Selat dah gunakan mata wang dolar Sepanyol. Memang dah lama dah negeri-negeri Selat pakai mata wang dolar Sepanyol. Tapi bila pejabat India ambil alih pentadbiran, dia nak tukarkan mata wang dolar Sepanyol kepada mata wang rupi India. Jadi, penduduk tak maulah kan. Okay, pejabat India juga mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat. Dan yang seterusnya ataupun yang terakhir ialah negeri-negeri Selat ini menjadi tempat buangan banduan. Bila negeri-negeri Selat ini menjadi tempat buangan banduan, ianya akan menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Kan? Dan bila pejabat India ni kenakan cukai, okay, habislah. Taraf pelabuhan bebas di negeri-negeri Selat akan terjejas. Baik, jadi pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat ini diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Okey, ini yang cikgu nak cerita kamu. Ada beberapa pembaharuan ataupun penambahbaikan yang dilaksanakan oleh pejabat tanah jajahan di London. Iaitu dengan menubuhkan 2 majlis, iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Majlis Eksekutif akan mengurus hal-hal pentadbiran. Manakala Majlis Perundangan akan menguruskan hal-hal mengubah undang-undang. Jadi, bila pejabat tanah jajahan di London mewujudkan majlis perundangan, maka selesailah ataupun telah menjadi satu inisiatif kepada masalah yang pertama tadi, iaitu tiada wakil negeri-negeri Selat. Okey. Untuk hari ni, cikgu rasa sampai di sini sahaja dulu. Okey. Banyak juga yang cikgu dah ajar kamu hari ni, iaitu kita dah tengok pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah SHTI, di bawah pejabat India, di bawah pejabat tanah jajahan. Okey, bagaimana faktor. Kalau kamu rasa cikgu terlampau laju, kamu jangan risau, kamu boleh je WhatsApp ataupun call saja cikgu. Cikgu akan terang balik kat kamu sampailah kamu faham. InsyaAllah cikgu tak janji, tapi cikgu akan cuba sedaya upaya dan sehabis baik cikgu. Baik, cikgu ada beberapa latihan yang akan cikgu tinggalkan di kamu sekejap cikgu hide. Cikgu akan bacakan latihan ni. Cikgu tak kisah kamu nak siapkan latihan ni, kamu nak type secara braille ataupun kamu nak tulis dalam buku latihan dan hantar gambar kepada cikgu. Okey, ataupun scan PDF pun boleh. Atau kamu nak terus type dekat WhatsApp cikgu pun boleh. Okey. Latihan yang pertama, yang nombor 1, jelaskan pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah syarikat India Timur Inggeris. Dari cikgu dah terang dah kan? Okey, soalan yang kedua, jelaskan pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat India. Okey, yang ketiga, mengapakah berlaku pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London pada tahun 1867? Soalan yang keempat, mengapakah pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik? Dan yang kelima, pembentukan negeri-negeri Selat memberi manfaat kepada British di alam Melayu. Adakah anda bersetuju? Dan kalau anda bersetuju, kalau anak-anak cikgu semua bersetuju, nyatakan. Setuju ataupun tidak, berserta dengan sebab. Okay, cikgu rasa sampai di sini saja dahulu pembelajaran kita pada hari ini, dan cikgu akan tinggalkan kamu dengan latihan. Kalau kamu ada apa-apa masalah, boleh je call ataupun WhatsApp cikgu. Baik, cikgu nak buat sedikit rumusan lah ataupun akhir kata di akhir pembelajaran kita hari ini. Okey?
pembentukan dan pentadbiran negeri Islam merupakan penerusan. Okey, bukannya kita kata bila wujudnya negeri Islam ni dah habis kuasa British di negara kita, tak. Sebenarnya pembentukan dan pentadbiran negeri Islam ini merupakan penerusan peluasan kuasa British di negara kita. Okey, macam-macam cara, macam-macam strategi British guna untuk nak duduk Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Okey, untuk menjamin kepentingan politik dan ekonomi di alam Melayu. Menjamin kepentingan politik dan ekonomi British lah, pihak British. Okey, jadi melalui peristiwa ini, okey, melalui cerita yang cikgu dah ceritakan kepada kamu, pemindahan, pembentukan, bagaimana lagu yang cikgu dendangkan tadi pun, okey, cikgu harap dapat memberikan iktibar kepada kamu, okey, dan kepada cikgu sekali, okey, kepada kita, kepentingan mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi oleh orang asing. Kamu seronok ke bila ada orang luar, okey? Contohnya, okey, cikgu bagi contoh yang mudah. Kamu seronok ke kalau adik kamu ambil coklat kamu ataupun ambil duit kamu? Tak seronok kan? Jadi, kalau boleh, daripada apa yang kamu dah belajar sejarah dengan cikgu ataupun dengan cikgu Cida sebelum ni, cikgu harap kamu dapat mempertahankan, okey, insyaAllah dapat mempertahankan negara kita daripada negara kita kembali dijajah ataupun jatuh ke tangan orang asing. Okey, dan kita kena faham juga, okey, kenapa kamu kena datang ke sekolah? Untuk kamu menjadi semakin bijak. Kerana kamu adalah penentu ataupun penunjang untuk masa hadapan. Okey, yang akan meneruskan legasi pentadbiran negara. Okey, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting, okey, untuk melindungi kepentingan negara kita. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja dahulu. Selamat petang semua. Bye.